Menurut bomoh tersebut yang disoal di mahkamah, dia dihubungi oleh salah seorang rakan anaknya yang kehilangan komputer riba dan meminta tolong darinya untuk mengenal pasti siapa orangnya. Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. 6 penuntut UPNM iaitu Muhammad Akmal Zuhairi, Muhammad Azamuddin, Muhammad Najib, Muhammad Afif Najmuddin, Muhammad Syobirin dan Abdul Hakim dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan Osman di bilik 4-10 blok penginapan Asrama Jebat UPNM antara 4.45 pagi dan 5.45 pagi 22 Mei 2017. Pertuduhan terhadap mereka yang kesemuanya berusia 22 tahun dibuat mengikut Seksyen 302 dan 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. 13 lagi rakan mangsa turut didakwa atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan cedera terhadap Allahyarham Zulfarhan adalah Akmal Akif, Hasif Ismail, Adib Iman, Syazwan Musa, Amirul Ashraf Mala, Luqman Hakim, Hafiz Fauzan, Luqmanul Hakim, Syafwan Bardal, Muhammad Sufi, Nuriznan Izairi, Ashraf Abdullah dan Daniel Firdaus. Bagi pertuduhan itu, dakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 330 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Pada 31 Julai 2019, satu-satunya penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM yang dilepas dan dibebaskan tanpa dipanggil membela diri atas pertuduhan mencederakan Zulfarhan adalah Muhammad Akmal Akif alias 23 tahun kerana terlibat dalam membuat surat layang bagi menyelamatkan mangsa. Terdapat percubaan menyelamatkan mangsa oleh Muhammad Aiman Aufa Asmadi Afendi, penuntut tahun 3, jurusan Kejuruteraan Awam UPNM. Dia ada menulis surat layang untuk selamatkan Zulfarhan setelah melihat pegawai kadet laut itu terbaring dengan seluruh badannya menggelembung, dipenuhi tumpuk kehitaman dan darah pada kulitnya di bilik 4-10 Asrama Penginapan UPNM pada 6 petang 22 Mei 2017. Pada hari tersebut, dia telah pergi ke bilik itu untuk menemui Muhammad Izul Akhtar, seorang daripada ahli bilik itu berkaitan tugasan kuliah. Bagaimanapun Muhammad Izul Akhtar tiada di bilik. Ketika dia hendak keluar dari bilik itu, dia ternampak Zulfarhan di atas katil di hujung bilik ditutup dengan kain pelekat pada bahagian pusat ke lutut. Dia kemudian terus balik ke biliknya di Asrama 4-06 dan berbincang dengan seorang rakan sebiliknya yang dikenali sebagai Akmal Akif untuk membuat laporan berhubung kejadian itu. Pada mulanya mereka ingin membuat laporan secara berdepan dengan jurulatih, tetapi takut identiti mereka akan dibocorkan. Jadi mereka membuat keputusan untuk membuat surat layang. Surat layang pertama diselitkan di pagar Rumah Sakit Angkatan Tentera pada 23 Mei 2017 dan surat layang kedua diletakkan di bawah pintu bilik seorang jurulatih pada keesokan harinya iaitu 24 Mei 2017. Tetapi surat itu diketahui oleh semua ahli bilik 4-10 selepas jurulatih memasukkan surat itu ke dalam mesej melalui aplikasi WhatsApp. Penyebaran surat itu telah menyebabkan usaha mereka untuk memberitahu pihak atasan bahawa Zulfarhan didera gagal apabila seorang daripada penghuni bilik 4-10 Muhammad Akmal Zuhairi Azmal yang merupakan tertuduh pertama terlebih dahulu memindahkan Zulfarhan ke bilik 4-06 dengan alasan menumpangkan mangsa di bilik berkenaan untuk sementara waktu. Allahyarham Zulfarhan telah dibawa ke klinik sebanyak 2 kali untuk mendapatkan rawatan, iaitu kali pertama pada 27 Mei 2017 pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari oleh Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin, Muhammad Syobirin Hakim dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Mangsa meminta untuk membuat rawatan cucian dan tidak mahu ke hospital. Dia memberitahu doktor bahawa kesan lecur dan terbakar adalah disebabkan letupan ketika latihan di kamp tentera. Mangsa juga menghalang doktor menelefon keluarganya di Johor atas alasan ibunya sedang sakit. Doktor membatalkan hasratnya menghubungi keluarga mangsa dan membuat surat rujukan ke hospital. Kali kedua mangsa ke klinik adalah pada 31 Mei 2017 di antara jam 10 hingga 11 pagi untuk mencuci luka.
Keadaan mangsa ketika itu dikatakan lebih baik berbanding kali pertama dia mendapatkan rawatan pada 27 Mei 2017. Tanda vital termasuk tekanan darah, degupan jantung dan paras oksigen mangsa berada dalam keadaan normal serta luka mangsa semakin sembuh kecuali pada bahagian peha dan punggung kerana terdapat cecair yang keluar dari luka itu. Mangsa kelihatan letih dan dehidrasi. Video rakaman kamera lita tertutup CCTV yang ditayangkan di mahkamah menunjukkan bahawa Zulfarhan dalam keadaan sedar dan boleh berjalan sendiri apabila dibawa ke klinik oleh rakan-rakannya pada 27 Mei 2017. Ini menunjukkan mangsa tidak berada dalam keadaan kritikal dan mampu membuat keputusan sendiri. Pada 31 Mei 2017, Muhammad Akmal Zuhairi Azmal dan Muhammad Azamuddin memindahkan Allahyarham Zulfarhan ke rumah rakan mereka di tingkat 25 Blok B, Centurion Residence di Bandar Baru Bangi. Dengan keadaan Zulfarhan yang sakit, mereka menyatakan kepada kawan-kawan mereka yang Zulfarhan mengalami kemalangan. Pada 1 Jun 2017, mangsa berbuka puasa dengan bubur lambuk, makan ubat dan meminta diri untuk berehat sebentar. Selepas berbuka puasa, Azamuddin mengetuk pintu bilik serta menyuruh Muhammad Akmal melihat Zulfarhan yang sudah kaku dan tidak bergerak. Mereka kemudian memberitahu kepada pengawal keselamatan untuk meminta bantuan yang kemudiannya menelefon talian kecemasan. Seorang penolong pegawai perubatan yang datang bersama kru ambulans naik ke di sentrum dan menemui mangsa tidak sedarkan diri, tiada nadi dan mata hitam tidak bergerak. Dia cuba melakukan CPR namun tiada tindak balas daripada pesakit dan membawa mangsa ke hospital pada pukul 9.10 malam menaiki ambulans ditemani Muhammad Akmal Zuhairi Azmal dan Muhammad Azamuddin. Pegawai perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Serdang memberikan CPR kepada mangsa. Terdapat denyutan nadi pada 4 minit sahaja dan selepas 4 minit denyutan tersebut hilang. Zulfarhan disahkan meninggal dunia. Hasil bedah siasat mendapati terdapat 90 kesan luka lecur di hampir keseluruhan badan termasuk kedua-dua belah punggung dan zakar Zulfarhan. Kesan luka lecur itu adalah pada kategori tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 yang didapati daripada pangkal leher sehingga ke kaki mangsa termasuk bahu, lengan, dada, perut, rusuk, belikat, betis, peha dan buku lali. Daripada 90 kesan lecur di tubuh mangsa itu, 2 kesan adalah pada tahap 1, 50 kesan pada tahap 2 dan 29 kesan tahap 3. Hasil bedah siasat juga mendapati terdapat kesan lebam pada kelopak mata dan calar pada kening mangsa. Luka berada hampir di keseluruhan badan termasuk belakang badan yang mana sukar untuk dicapai tangan sendiri. Ini adalah luka akibat bahan panas yang tidak akan terjadi sebanyak ini jika dilakukan mangsa sendiri kerana ia menyebabkan kesakitan selain lukanya terlalu banyak untuk dilakukan sendiri. Hasil dari bedah siasat yang dijalankan juga mendapati mangsa mengalami pembengkakan jantung dan kegagalan sel ginjal. Punca kematian adalah kombinasi antara hypervolemia adalah keadaan di mana terdapat terlalu banyak cecair dalam darah, masalah jantung dan buah pinggang yang dialaminya. Ramai yang tertanya-tanya macam mana mereka boleh menuduh Allahyarham Zulfarhan yang mencuri komputer riba itu. Ini adalah kerana mereka mendapatkan namanya melalui seorang bomoh yang merupakan ayah salah seorang dari tertuduh yang membunuh Zulfarhan iaitu Muhammad Ashraf. Menurut bomoh tersebut yang disoal di mahkamah, dia dihubungi oleh salah seorang rakan anaknya yang kehilangan komputer riba dan meminta tolong darinya untuk mengenal pasti siapa orangnya. Dia dibacakan senarai nama beberapa individu yang disyaki mencuri komputer riba oleh lelaki yang menelefon dan mencatatnya pada sehelai kertas sebelum melakukan solat hajat dan solat sunat istikharah dengan menggunakan barang. Tak pasti pula barang apa, sama ada barang itu disebut di mahkamah. Kemungkinan barang seperti kelapa atau teropong buluh agaknya. Bomoh itu mengatakan ketika dalam solat hajat itulah nama Zulfarhan Osman keluar secara jelas dan dia cepat-cepat menulisnya ke atas sekeping kertas dan kemudian diberikan nama tersebut melalui telefon kepada anaknya. Kes kematian Zulfarhan Osman boleh dikatakan merupakan salah satu kematian yang mendapat perhatian hampir seluruh rakyat Malaysia. Manakala tidaknya, kes kematian ini begitu mengerikan. Lebih-lebih lagi, kematiannya disebabkan oleh rakan-rakannya yang kini diarahkan untuk membela diri.
Pada 2 Jun 2017, negara telah digemparkan dengan kematian seorang pegawai kadek laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM akibat didera oleh rakan seuniversitinya di bilik 04-10 blok penginapan Asrama Jebat UPNM. Allahyarham Zulfarhan Osman diperlakukan sebegitu kerana dituduh mencuri sebuah komputer riba milik salah seorang rakannya. Mereka menyeksa dan mencederakan Allahyarham bagi mendapatkan pengakuan mencuri komputer riba yang hilang itu. Menurut laporan bedah siasat, 80% badan Allahyarham Zulfarhan dipenuhi dengan kesan terbakar. Antara kecederaan yang dialami oleh Allahyarham Zulfarhan adalah patah tulang rusuk belah kiri dan 90 kesan akibat terkena seterika wak dan salah satunya di bahagian alat sulitnya. Dia dicederakan oleh rakan-rakannya sendiri di asrama tersebut. Perbuatan tertuduh menyebabkan ayah dan ibu Zulfarhan kehilangan anak sulung mereka yang menjadi tunggak harapan di masa hadapan. Allahyarham seorang pelajar kejuruteraan elektrik tahun 3 yang penuh kasih sayang dan bertanggungjawab. Beliau bercita-cita akan satu hari dapat menakodai kapal. Harapan itu kini telah hilang. Kes yang menyayat hati dan tak sangka akan terjadi di Malaysia. Satu kes buli dan dera yang maha dahsyat. Diharapkan kesemua tertuduh mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap Allahyarham Zulfarhan. Ianya bukan satu kesalahan yang kecil kerana menyeksa mangsa sehingga menyebabkan nyawa mangsa hilang. Kesakitan yang ditanggung oleh Allahyarham Zulfarhan tidak tertanggung jika difikirkan, apatah lagi untuk merasainya. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Zulfarhan. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah. Sekian.